الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب يسر ولا تعسر بتميم بالخير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita mulakan dengan 10 ayat yang pertama dari surah Al-Kahfi. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وهو في الآخرة من الخاسرين. ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم يبعثون. وبعد، إذ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا الكريم. Demi masa, firman Allah
sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian, kata Allah, kecuali 4 golongan yang tidak rugi dalam kehidupan mereka. Yang pertama, golongan yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, dan yang kedua golongan yang beramal saleh, wa tawasaw bil haq, yang ketiga golongan yang berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan yang keempatnya golongan yang berpesan-pesan dengan kesabaran itu. Yang berbahagia seluruh pegawai serta jawatan kuasa Masjid Tunku Abdul Rahman Putra Kuala Kedah, tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan izin dan inayah taufik dari Allah buat sekalian kita pada bicara malam ini, kita diizinkan Allah untuk bertemu bagi meneruskan bicara pengajian berkitab kita menggunakan kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Dan malam ini dengan izin Allah Azza wa Jal, kita tiba membicarakan hadis yang ke-20, hadis yang ke-20 setelah hadis yang ke-19 di bawah tajuk jadikan dirimu penyebab hidayah bagi manusia. Hadis yang ke-20 di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah pada seorang guru. Murid itu amanah Rasulullah pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal, an Abi Harun al-Abdi qal, kunna na'ti Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana inna an-nasa lakum taba' wa inna rijalan ya'tunakum min aqtaril ard yatafaqqahuna fid din فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. رواه الترمذي وابن ماجه. Daripada Abu Harun al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Lalu beliau yakni Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abu Harun, berkata, selamat datang dengan wasiat, yakni titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu. Kata Nabi, sesungguhnya umat manusia, wahai sekalian sahabat, akan datang mengikuti kamu. Maknanya sesudah wafatnya Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam akan ada manusia lain yang akan mencari-cari di kalangan para sahabat itu untuk perkara menuntut ilmu. Siapa yang mencari para sahabat? Itulah golongan tabi'in. Golongan yang mereka ini tidak sempat bersama dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi golongan tabi'in ini sempat bertemu dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nak belajar on direct daripada Nabi, nak belajar langsung dengan Nabi, nak berada dalam majlis dengan Nabi, golongan tabi'in tidak diberikan kesempatan itu. Sebagaimana para sahabat yang berada, yang bertemu, yang berjumpa, yang bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suasana majlis ilmu. Itu rezeki para sahabat. Adapun tabi'in, mereka tak jumpa Nabi, tapi mereka sempat berjumpa, yang dikatakan golongan tabi'in ini, dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menuntut mereka akan ilmu itu daripada para sahabat. Clear bab tu. Kemudian sesudah itu datang pula zaman tabi'in. Sahabat kurun 100 yang pertama, 100 tahun yang pertama. Tabi'in 100 tahun yang kedua. Okey. Tabi'in 100 tahun yang ketiga. 3 kurun ini tuan-tuan, kurun yang terbaik. 300 tahun yang pertama ni kita 1444. 1444 Hijrah. Untuk awal 300 tahun yang pertama Islam, itu kurun yang terbaik. Satu kurun 100 tahun. 2 kurun 200 tahun. 3 kurun 300 tahun. Ini zaman ataupun fasa tempoh yang terbaik. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Tabi'in dan tabi'in sebagaimana yang kita sebut, mereka tak jumpa dengan Rasulullah, tapi mereka sempat berjumpa dengan sahabat, yang mana sahabat itu berjumpa Nabi. Tabi'in pula lagi jauh zaman mereka. Mereka tak sempat jumpa sahabat sebagaimana tabi'in. Tetapi tabi'in sempat bertemu dengan mereka yang sempat bertemu dengan para sahabat. Siapa? Tabi'in. Maka menuntut ilmu sebahagian tabi'in kepada tabi'in, yakni zaman yang sebelum mereka itu, yang mana tabi'in yang mereka menuntut ilmu itu sempat belajar dengan para sahabat. Bila datang zaman demi zaman tuan-tuan, termasuklah sampai zaman kita hari ini, semakin bertambah tempoh masa dan semakin jauh zaman kita dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayang 1444 Hijrah. Nabi wafat tahun 11 Hijrah. Tuan-tuan tolak Ustaz. 1444 tolak 11. Jawabnya itulah jawapan. Jarak jauh zaman kita hari ini dengan zaman yang pernah hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa pangkat? 1444 tolak 11 Hijrah. Tolak 11. Mula dah. Dia buat mikir kan. Tak nampak? Kita guna otak tipu Ustaz, tuan-tuan. Ayah. Pakat tak ada mikir belakang zaman kita lah ni. 1444 tolak 11, yakni tahun wafatnya Rasulullah. Maka 1433 tahun.
Tu renggang masa zaman kita hari ini, zaman yang hidup kita hari ini dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Jauh tak? Jauh, dan tempoh itu semakin jauh. Namun apa pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Akan ada manusia yang akan mengikut kamu. Kerana kamu mendapat ilmu langsung daripada aku, kata Nabi kepada para sahabat. Siapa? Tabi'in. Tabi'in pula akan ada yang mengikut mereka. Siapa? Mereka yang hidup zaman tabi'in. Zaman yang hidup selepas tabi'in akan mengikut orang yang berada zaman tabi'in di kalangan para ulama. Zaman yang berikutnya pula akan belajar dengan zaman sebelumnya. Zaman-zaman yang berikutnya akan mengikut ulama yang sebelum mereka. Yang akhirnya tuan-tuan, yang sebelum menuntut ilmu daripada yang sebelum mereka. Itulah yang menjadi rutin dalam pengajian ilmu itu sehingga zaman kita hari ini. Jadi resmi bab menuntut ilmu itu sebagaimana berlaku zaman tabi'in. Dalam bab berguru itu. Akan berlaku zaman berzaman. Kalau kita nak direct berguru dengan Nabi, kita tak mampu, bukan zaman kita. Tapi kita dapat berguru dengan seorang guru yang mana guru kita tu dia menuntut dengan guru dia pula menuntut dengan guru dia pula menuntut dengan guru dia sebelumnya, guru dia pula tak tahu berapa puluh titihan guru-guru menuntut daripada guru sebelum-sebelumnya, sebelum daripada itu dengan guru yang lain, guru dia pula menuntut dengan guru atas guru itu sebelumnya, yang akhir akan sampai zaman tabi'in. Guru yang ada pada zaman tabi'in menuntut pada guru yang juga pada zaman tabi'in. Guru yang ada zaman tabi'in itu pula menuntut pada guru yang ada zaman itu juga. Kemudian guru pada zaman tabi'in itu menuntut dengan guru sebelumnya. Berguru dengan sebelumnya. Dengan seorang ulama, dengan seorang guru dari zaman tabi'in. Tabi'in ni pula belajar dengan tabi'in ni. Tabi'in ni pula belajar dengan tabi'in ni. Akhirnya seorang tabi'in di kalangan mereka itu yang jadi guru yang selepas-selepasnya. Guru itu di kalangan tabi'in menuntut pula dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni pula ada yang menuntut dengan sahabat ni. Sahabat ni ada yang menuntut dengan sahabat ni. Ada sahabat dia direct langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ilmu kita ni tuan-tuan, titihan dia, silsilah dia langsung kepada baginda sallallahu alaihi wasallam selagi mana kita meneruskan tradisi berguru dalam ilmu itu. Sebab tu mengajikan ada guru. Nak menjamin syiqahnya. Kita kata bab syiqah dalam bab mengambil amanah ilmu itu. Apatah lagi dalam bab kepercayaan ilmu itu. Kebenaran ilmu itu. Tanpa syak dan tanpa ragu-ragu. Nabi habaq siap-siap dah. Memang akan ada manusia berguru dengan manusia lain. Zaman berzaman. Nah. Sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu dan sesungguhnya orang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu agama daripada kamu. Jadi tuan-tuan, bila kita belajar dengan seorang guru, bukan kata kita tak langsung kepada Quran dan hadis, tidak. Tapi bila kita belajar dengan seorang guru, maknanya kita memandu arah kefahaman kita itu
atas faham seorang guru yang kita menuntut ilmu daripada dia. Supaya faham kita itu benar sebagaimana apa yang Allah nak daripada kita, benar sebagaimana yang Nabi nak daripada kita. Itu fungsi berguru. Jangan duk faham agama ni seorang-seorang kita. Jangan duk faham agama logik akal kita. Jangan semata-mata buka Quran, terjemah, oh aku dah faham Quran. Aku dah faham apa kehendak Allah. Jangan duk buka kitab-kitab hadis, terjemah dengan bahasa kaum, terjemah dengan bahasa kita, aku dah faham apa yang Nabi nak daripada aku. Dan sesungguhnya aku kembali kepada Quran dan hadis. Itu bukan makna dia. Makna kembali kepada Quran dan hadis ialah, tuan-tuan dan puan-puan, mencari seseorang yang memang memahami apa yang terkandung, yang termuat daripada kehendak Allah dan Rasul, yang melibatkan Quran dan Sunnah dan melibatkan hukum hakam itu. Itu maksud kembali kepada Quran dan Sunnah. Bukan semata-mata tuan pergi pegang mushaf Al-Quran dengan dakwah aku kembali pada Quran. Bukan semata-mata tuan pegang kitab-kitab hadis, aku kembali kepada hadis. Tidak. Bahkan cara tu silap gaya, tuan-tuan. Dia bawa fitnah pada kita. Kalau kita tak faham, agama ikut akal kita. Walhal kita tak ada ilmu untuk memahami apa yang terkandung, yang sebenar-benar yang dikehendak oleh Allah dan Rasul. Kalau semua manusia buat lagu tu, tuan-tuan, manusia akan berada pada fikrah yang pelbagai. Kawan ni agama dia faham cara ni, kawan ni pula dengan kemampuan akal dia akan faham agama ni macam ni, kawan ni pula akan faham agama ikut acuan dia sendiri. Akhir hancur agama bila bukan berpandu kepada ahlinya. Masing-masing akan tafsir agama ikut persepsi sendiri. Sebab itu penting berguru apapun, dan benda ni akan kekal hatta yaumil qiyamah, sampai kiamat. Apa yang kita buat hari ni, tak kita tunduk bayang, oh nanti tak ada dah suasana berguru macam kita. Akan tetap ada. Suasana hari ni tidak akan ditelan zaman. Cuma mungkin dalam suasana, mungkin kita kata kalau tidak secara bersemuka, secara online. Itu atas zaman yang ada pada saat itu. Namun dalam bab berguru, tetap kena berguru. Online ke tak online ke, Google Meet tak Google Meet ke apa ke, tetap. Saya dan tuan-tuan berapa bulan kita mengajar masjid guna online. Kacau, tuan-tuan. Dalam tu adalah dalam 20 orang, 25 orang masa online tu kan. Naiklah muka mereka. Kadang-kadang mereka tutup, saat-saat mereka buka muka mereka, nampak seperti yang ada dalam tu, tutup. Hak seronok tu tak apalah, tak muka tu. Suara tak tutup pula dah. Suara hak di telefon mereka tu tak tutup. Dengar uak-uik dengan cucu. Duk main di belakang. Main belakang Tok Wan. Main belakang tu. Ambil celigan ke apa tak tahulah. Hak kita duk mengajak, dengar suara cucu ni. Kita kata Tok Wan tutup sahat suara tu. Dengar ni nak mengajak. Dia tak dengar kot, dengar suara cucu lagi. Hak kita mengajak ni hilang fokus. Duk dengar suara cucu dia. Tu baru seorang cucu. Kalau 5-6 orang tak tutup suara, kelam kuliah malam tu. Dengar suara budak-budak. Itu antara cabaran-cabaran. Tapi dalam bab berguru, tetap proses itu berjalan. Namun yang paling afdal, bagaimana suasana yang kita ada sekarang ni? Berhadapan dengan guru, melihat guru, berada dalam satu majlis bersama guru, musafahah dengan guru, bersalaman dengan guru maknanya. Jadi Nabi dah sebut dah, zaman mana pun akan ada bab dalam suasana menuntut ilmu itu. Nabi pesan para sahabat dah. Maka apa yang dipesan oleh Nabi kepada para sahabat itu akan berlaku zaman berzaman.
Dan kita membuktikan apa yang Nabi sebut itu. Kita, tuan-tuan dan puan-puan, membuktikan apa yang Nabi sebut dalam bab berguru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita buktikan sabda Nabi itu benar. Nah, apa yang Nabi maksudkan. Para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan atau amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka itu datang dari seluruh pelosok daerah. Okey, untuk berserah diri kepada siapa? Di hadapan seorang guru. Umpama tuan-tuan bila main mengaji di sini, tak kiralah siapa mengajar pun, tuan-tuan umpama serah diri. Umpama tuan-tuan dan puan-puan serah diri, apa guru tu habaq, hak itulah tuan-tuan terima. Bukan kata 4 segi, bulat-bulat terima. Tuan-tuan kata pula, takkan ustaz nak bohong, takkan tok guru nak bohong, takkan tok syekh nak bohong, takkan kiai nak bohong, takkan habib nak bohong. Terima. Jadi tuan-tuan ni adalah amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab bagi seorang alim itu menyampaikan ilmu. Yang mana para ulama adalah pewaris dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam suasana majlis ilmu sekalian tuan-tuan merupakan amanah Rasulullah pada sekalian kami yang mengajar agama ini. Berat tanggungjawab ni tuan-tuan. Allah nak tanya ni bab yang kami sampai ni. Dan paling utama bab apa yang kami sampai ni tuan-tuan, buat ataupun tidak. Apa yang kami tegah, tinggal ataupun tidak. Ni dah hak kita tegah, pergi pulun buat pula kita hak tegah ni. Hak suruh buat, kita tinggal pula. Nah, semua tu soal jawab dengan Allah Azza wa Jal bagi seorang alim itu. Cuma Nabi nak sebut dalam riwayat ni, tuan-tuan yang datang, puan-puan yang datang, umpama seorang yang datang itu menyerah diri untuk menerima ilmu itu. Nah, sebagaimana para sahabat menyerah diri pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan mereka akan ilmu agama. Ni kalau saya bohong, tuan-tuan tahu tak ni? Kata bohong. Oh, tahu kalau bohong ni kitab dah ada. Oh, kemah. Mujang ada kitab, memang tak ada kitab. Nak? Kacau. Percaya. Ustaz satu. Ustaz anak tu imam satu. Kan? Dia kira kau tu pula dah kan? No, takkan. Itu takkan Ustaz nak bohong dalam live ni. Kan? No. Bang ni kata hang gamah bohong ni ku rakam ni. Kan? Jadi benda ni menambah kesolidan ilmu itu. Kalau silap, tuan-tuan boleh rujuk balik. Tuan-tuan dah buka dah ni rakaman ni dalam YouTube. Lepas tak ada link ke abang ni. Nak type apa? Type nama ustaz ni. Kadang kena type nama abang Munir ke kena type nama abang Kot? Munir. Kau kena type nama asatizah yang mengajar. Boleh juga. Type nama abang Munir boleh ke? Tuan-tuan try lah. Pakai ada telefon belakang. Tapi janganlah ni. Balik sekali. Ataupun tuan-tuan type nama saya Ustaz Azizi Abdullah. Nah, list yang dirakam oleh abang Munir kita. Nah, carilah tuan. Tak rugi Nah, tengok tak rugi. Ustaz pun segak tak rugi. Tengoklah. Gelak. No. Tuan-tuan kan nak gelak apa belakang? Gelak no. Sungguh, tak kita habaq betul. Ni pun bukan kita nak bohong, kan? Betul. Tak kata apa lagi saya. Iyalah kot, kan? Tengoklah, boleh ulang kaji balik hak kita habaq ni. Celah-celah tu tuan dan tuan-tuan dan puan ada kitab pula. Oh, sambil-sambil duk syarah. Oh, tang ni. Tang ni. Oh, ni maksud dia lagu ni. Ini tabik dia lagu ni. Kan? Mereka siap
yang kata murid yang menuntut ilmu itu menerima apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Umpama tuan-tuan kertas putih, apa yang mana-mana guru sampaikan ibarat melorek sesuatu, melakar sesuatu, menulis sesuatu atas kertas putih yang diumpamakan kepada tuan-tuan. Lagi bila kertas putih itu dia adalah tulisan sesuatu, gambaran sesuatu, memberi isyarat itulah ilmu yang tuan-tuan dapat. Maka Nabi pesan kepada seorang alim itu, berhati-hati dan beramanahlah bila berhadapan dengan penuntut ilmu itu. Mereka serah diri untuk dapatkan ilmu itu. Jangan berbohong, jangan menipu daya, jangan ambil kesempatan. Nabi pesan pada sekalian orang alim. Dan bersedia menerima apa sahaja yang akan ditulis oleh seorang guru. Makna ditulis di sini, apa yang guru tu sampai, ibarat guru tu sedang melukis dan menulis sesuatu atas diri tuan-tuan yang diumpamakan kertas yang putih itu. Tuan-tuan tanya pula, mana kertas putih tak nampak apa? Saya bukan bawa kertas. Pergi dah kita. Kita buat umpama. Tuan-tuan main ni umpama kertas putih. Hak kita duk mengajar ni macam melorek sesuatu atas kertas tuan-tuan ni. Atas diri. Kertas tu macam diri tuan-tuan lah. Duk cari tak mana kertas tu. Ya. Pakai cari pula. Jenuh. Tobat tak jumpa orang insya lagu tu ya. Tapi kertas putih tu ibarat diri tuan-tuan. Yang datang semata-mata nak menerima saranan-saranan ilmu ini. Jadi untuk para alim, beramanahlah. Sewaktu berhadapan dengan para murid itu. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi oleh siapa? Diwarisi dari para ulama temurun-temurun sampai itulah kita tak. Guru ni belajar dengan guru ni, guru ni belajar dengan guru ni, guru ni belajar dengan guru. Tak tahu puluhan dan ratusan guru sampai pengarang kata apa? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya kita sebut tadi akan sampai zaman tabi'in, berguru zaman tabi'in sampai zaman tabi'in, berguru sesama mereka tabi'in di zaman mereka, sampailah berguru dengan para sahabat. Para sahabat pula berguru dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Kalau turun pula, Nabi ajak sahabat, sahabat ajak tabi'in, tabi'in ajak tabi'in, zaman untuk tabi'in pula ajak yang sesudah zaman mereka, ajak yang zaman yang baru tiba sesudah itu. Kemudian guru zaman tu pula ajak, zaman guru tu pula ajak yang datang selepas mereka, ajak pula generasi sesudah mereka, yang akhir sampai zaman kita. Kalau kita reverse balik, kita ghostan balik, patah balik, jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segi salah silah bab ilmu itu. Jadi apa yang kita fahami inilah agama. Selagi mana kita meneruskan tradisi menuntut ilmu. Tapi kalau mau duk fikir agama ni logik akal, ikut faham sendiri, mau ada 10 orang, 10 faham agama yang berbeza. Tapi hari ini kita dihimpunkan dalam fikrah yang sama, amalan yang sama, kiblat yang sama. Nah? Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan peribadinya atau tujuan-tujuan yang lain yang bukan menuntut keredaan Allah Ta'ala. Dia tak boleh ambil kesempatan pada anak murid dia. No. Baik daripada segi harta benda, baik sesuatu kepentingan-kepentingan yang boleh diperoleh daripada anak murid dia, hasil daripada anak murid yang belajar dengan dia. Tak boleh.
Tapi kalau anak murid nak bagi tak ada masalah. Tapi jangan meminta sesuatu. Dan jangan mensyaratkan sesuatu dalam bab menyampaikan ilmu itu. Tak boleh ambil kesempatan. Kerana mereka amanah Rasulullah. Umpama tuan-tuan dan puan-puan, amanah Rasulullah. Buat sekalian yang menyebarkan ilmu itu. Tak boleh ambil kesempatan. Tak boleh buat syarat pula. Lepas mengajar, tuan-tuan kena belanja saya makan. Tak boleh buat syarat lagu tu. Tapi nak belanja tak apa. Faham? Kalau tuan-tuan nak belanja tak apa. Macam bakal kata lepas mengajar lagi, maka nak belanja ustaz makan. Boleh. Tapi saya tak letak syarat pangkot, habis lagi Nurul ikan bakar. Tak boleh. Itu menampakkan saya berhajat sesuatu dengan ilmu yang saya sampai. Dengan bersifat kepentingan untuk diri saya yang tak ada kait dengan bab ilmu itu. Tapi kalau bangkok kata ustaz, turun tangga lagi, kita singgah tang mana-mana. Settle. Itu lain pula. Tapi nak jumpa tu jarang lah. Kekeh lagu tu. Okay? Faham tak? Nak jumpa tu jarang. Gelak apa posisi? Sungguh posisi. Habab ni betul. Dia tu gelak kita kat belakang. Maka ambil gambar posisi tu. Payah dia pandai. Kan? Kadang nampak lututnya duk mai. Tuan tak nampak. Okay. Mai Sungai Papan tu. No? Mai mengaji. Mujak tuan-tuan pun mai. Kalau tak mai hak sini, Sungai Papan lajak mai, cerai. Hak sini. Mujak mai. No? Mai kerak sikit posisi. Mai kerak sikit. No? Kawan-kawan. Ni sonok kawan-kawan tuan-tuan. Bukan berimpun waktu-waktu yang lain semata-mata. No? Tapi tetap berhimpun dalam suasana yang macam ini. Ini yang kita nak. Bukan bab seronok saja. Tapi dalam bab menuntut ilmu pun ada bersama. Dan kita harap waktu tutup mata pun kawan-kawan yang duduk dengan kita, duduk tolong jenazah kita. Nah? Contoh satu hari Abang Kot tak ada ke? Kan? Abang Muni ada, saya ada. Jangan buat contoh saya tak ada. Contoh Abang Kot lah. Kan? Buat contoh saya, Tuan-Tuan Amin 44 orang jalan malam ni. Tak sat saya dah call Cikgu Rosli batai kuliah tuan-tuan. Call Cikgu Rosli setiausaha batai. Dan dia kata baik, maklum ustaz. Tak apa. Kok macam mana tak sempat kan? Tak ada 3 minit call pula jadi mai. Call pula jadi mai. Penin setiausaha pun. Nah, dia boleh fikir ni nak mai ke tak mai ni, kan? Siapa saya usaha bagi dan juga insya-Allah. Adalah sikit nak ilmu lipat bumi tu kan, adalah sikit. Bukan boleh habaq semua kan. Nak bagi dan tu. Ilmu lipat bumi. Faham? Nak pergi cepat sampai. No. Lipat bumi ke lipat apa kan? Jadi golongan agamawan, ilmuwan, asatizah yang menerima amanah ilmu, tuan-tuan, besar tanggungjawab kami. Besar tanggungjawab kami dalam menyampaikan ilmu kepada tuan-tuan yang sebenar-benar dengan datangnya tuan-tuan dan puan-puan sini menyerah diri atas faham agama itu. Terima bulat-bulat. Nah. Maka beramanahlah wahai sekalian para ulama. Di sini letaknya ujian kepada seorang guru. Dia tak boleh ambil kepentingan apa-apa pada anak murid dia. Nah. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dalam membimbing mereka supaya mereka benar-benar akan menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah dan untuk mencapai keredaannya. Kena amanah, benar-benar seamanah yang mungkin, supaya bila mana tuan-tuan yang menerima ilmu, tuan-tuan pula menyambung risalah dalam bab menyampaikan ilmu.
sambung menyambung tradisi ilmu itu dalam bab menyampai. Ada yang menuntut, ada yang menyampai ilmu, ada yang menuntut ilmu. Yang lama kelamaan tradisi menuntut ilmu itu akan kekal sampai bila-bila, sampailah terbitnya matahari arah tenggelam selama ini. Terbit matahari bukan arah dia keluar, tapi akan terbitnya matahari arah tenggelam dia selama ni. Itu tanda kiamat lah. Sebab tu amanah dalam bab menyampai ilmu, tuan-tuan juga bersungguh-sungguh dalam bab menuntut ilmu, yang akhir membawa sampai menyampai ilmu itu sentiasa berterusan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Mungkin tuan-tuan ada peluang sampai pada kawan-kawan yang lain apa yang tuan-tuan tahu. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan sampai berpeluang sampaikan ilmu, walaupun bukan dalam ruang yang ada sebagaimana malam ni, tapi kepada ahli keluarga tuan-tuan, kawan-kawan yang kebetulan tuan-tuan bertemu, yang meminta nasihat terhadap perkara yang tuan-tuan ada ilmu bab itu, kemahiran bab itu. Korang apa yang tuan-tuan tahu, bukan takat menuntut, tapi tuan-tuan dan perempuan juga masuk pada bab menyampaikan apa yang tuan-tuan tahu selama ini. Tuan-tuan kalau nak tahu makna amin, 8 makna, tanya abang kuat. Malam dia belajar lah di Sungai Petani. Abang Munir nak tahu makna amin dalam sembahyang, ada 8 makna, tanya abang kuat. Dia belajar lah. Harap dia tak lupa lah. Tapi kalau lupa dah buat lagu mana? Kan? Menyampai pula pada siapa yang nak. Dan tak syarat tuan-tuan pakai serban pun untuk sampai ilmu. Tak syarat serban tu tutup telinga pun nak sampaikan ilmu. Tak syarat ada meja mengajar, kerusi pusing. Tak syarat tuan-tuan. Tak syarat. Asalkan tuan-tuan menerima ilmu yang benar dan beramanah dalam menyampaikan ilmu di mana-mana sekalipun. Proses menyampai dan menuntut ilmu itu sentiasa berlaku dan berjalan. Jadi tuan-tuan juga beramanah, kami yang menyampaikan ilmu juga kena lebih-lebih lagi beramanah apa yang disampaikan itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Jadi tuan-tuan hak mai ni hati kena solid, ikhlas elok-elok. Niat nak belajar tuan-tuan ni. Jangan niat mai ni semata-mata bila tahu nak angkat diri tuan-tuan dan perempuan di kalangan orang yang jahil, jangan niat lagu tu. Atau jangan tuan-tuan niat yang Nabi pesan dalam riwayat, bila tuan-tuan tahu 1-2 perkara dalam urusan agama, tuan-tuan berhajat nak berdebat dengan orang lain, jangan. Ataupun tuan-tuan bila tahu sesuatu daripada urusan agama, tuan-tuan nak sesuatu kelebihan daripada kelebihan dunia, jangan. Ataupun tuan-tuan bila menuntut ilmu, tuan-tuan berhajat nak cari kelemahan guru itu, lagi jangan. Kalau tuan-tuan nak cari lemah guru, berceretak lemah guru tu. Jangan cari lemah guru, cari kebenaran yang dia sampaikan. Sebab guru sehebat mana pun, dia tetap manusia. Tetap makan, minum, tidur macam tuan-tuan juga. Sama sifat manusia kita. Kalau tuan-tuan buat silap, guru juga kehidupan dunia dia ada buat silap. Kalau kira buat silap, tak ada seorang pun yang layak jadi guru. Semua ada silap, baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Tapi yang jadi kayu ukur ialah kebenaran ilmu yang dia sampaikan itu. Bab dia beramanah ataupun tidak dengan apa yang dia sampai, itu tanggungjawab dia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yang Allah akan soal on direct pada dia, buat sekalian ulama itu. Dan ada ulama yang diseret masuk neraka lebih awal dari penyembah berhala pun ada. Ulama yang diseret masuk neraka lebih awal daripada penyembah berhala, min ubadil wasan, ada di akhirat. Bila dia sosang, bila dia lari pada tujuan ilmu itu. Jadi masing-masing kita ada amanah. Tuan-tuan pun ada bab amanah dalam bab menuntut ilmu. Saya, sekalian kami juga ada amanah dalam bab menyampaikan ilmu itu. Nah, benda yang ragu-ragu kita tak sampai. Benda yang syas kita tak sampai. Melainkan yang kita sampai, apa yang kita dapat daripada guru sebelumnya yang benar.
dan mu'tabar ilmu mereka itu dan apa yang dibicarakan itu, baru kita sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Lain pada itu, bila datang soalan, pertanyaan, isu yang tidak ada ilmu pada kami, jawapan yang benar di sisi kami ialah wallahu a'lam. Itu jawapan yang paling benar bagi setiap soalan. Wallahu a'lam. Kalau kita tidak tahu bab-bab itu, jangan duk gagah buat pala tahu, walaupun dia tahu bab-bab yang lain. Itu amanah pada sekalian yang bergelar ilmuwan Islam itu. Jadi tuan-tuan, moga-moga Allah kurniakan istiqamah buat sekalian kita yang menuntut istiqamah secara penuntut ilmu, yang menyampaikan ilmu istiqamah dengan tanggungjawab dan amanah menyampaikan ilmu sedaya mungkin, insya-Allah. Moga-moga apa yang kita buat ini tuan-tuan, baik posisi tuan-tuan, baik posisi saya, jadi saham akhirat kita bersama. Insya-Allah, kita bahawasanya dunia dahulu kita pernah bertemu dan berpisah kerana majlis ilmu itu. Itu yang kita nak. Bertemu kerana majlis ilmu, berpisah juga kerana majlis ilmu. Kemuncaknya pertemuan dan perpisahan kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akhiri pertemuan malam ini dengan membaca surah Al-Mulk. Hadza wa billahi taufiq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا
فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين تقبل الله منكم هذا وبالله التوفيق والرعاية وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته